Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Tuan Imam Musi dan seluruh tuan kuasa, para asatizah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merupakan syukur kepada Allah SWT dapat kita bersama-sama pada malam ini, kesempatan untuk berjemaah di masjid di surau Jumaat Najah ini. Mudah-mudahan kita diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya malam ni nak fikirkan bawa tajuk yang lain. Tapi tak apalah, tajuk yang diberi itu nanti kita akan cuba sentuh juga, kerana malam ni saya rasa teringin nak baca buku kecil ini saja. Buku ini dalam bahasa Melayu, tapi dia terjemahan daripada buku bahasa Arab. Dan yang menariknya, buku ini dikarang oleh seorang ulama Iraq yang hari ini masih lagi hidup. Namanya Dr. Abdul Malik bin Abdul Rahman As-Sa'di. Seorang ulama yang hari ini daripada Iraq, seorang ulama daripada Iraq hari ini masih lagi hidup, dan seorang ulama yang hebat. Kami pernah belajar bersama beliau di universiti kami, dan beliau merupakan seorang profesor yang dihormati. Yang canggihnya, adiknya juga adalah seorang profesor yang belajar daripada beliau. Ini canggih. Adik belajar daripada abang, adik itu profesor, abangnya juga adalah profesor. Jadi nak panggil apa? Buku asalnya dalam bahasa Arab disebut Al-Bid'atu fil Mafhumil Islami Ad-Daqiq. Ini sebut tajuk ni kadang-kadang dipanas sikit, tapi tuan-tuan bawa tenang. Kita nak bincangkan beberapa tajuk daripada buku ini. Cuma nama buku ini diberi Al-Bid'atu fil Mafhumil Islami Ad-Daqiq. Kalau dilihat daripada buku yang dicetak di Malaysia ni, ditulis salah faham terhadap bid'ah. Ini kalau terjemahan ke bahasa Melayu. Ya. Jadi
Ada banyak perbincangan di sini, cuma saya nak mengambil dan nak membacakan supaya kita mengambil istifadah, manfaat daripada tajuk-tajuk yang dibincangkan di dalam buku ini, yang mungkin kita biasa buat tetapi kita tak rajin untuk tahu amalan yang kita buat tu. Itu maksud dia. Jadi matlamat ni malam ini bukan kita nak bincangkan orang ini bid'ah ke tidak bid'ah, tak, tetapi supaya kita yang melakukan amalan itu, barangkali kalau sebelum kita tidak mengetahui tentang perbincangannya, maka mudah-mudahan malam ini kita tahu. Baik, sebab itu saya tidak bincang daripada awal buku ini, kerana memang di awal perbincangan buku ini menjadi kebiasaan apabila tajuk bid'ah ini dibincangkan, dia dibincangkan secara bahasanya, istilahnya yang agak rumit. Jadi saya fikir kita masuk saja kepada beberapa tajuk yang diletak di dalam buku ini, yang dikategorikan di bawah permasalahan yang dibincangkan di bawah tajuk ini. Baik, kita mula dulu dengan tajuk bab berziarah kubur. Bab ziarah kubur. Baik, sedia maklum kita di Malaysia memang berziarah kubur ni perkara yang biasa. Cuma kadang-kadang kita agak sikit terperanjat bila kita pergi ke sebuah negara, ada sebahagian negara yang tak membenarkan berziarah kubur, atau kadang ketika tidak benarkan orang perempuan untuk berziarah kubur. Jadi barangkali malam ni juga kita akan lihat perbincangan. Soalan ni, adakah berziarah kubur ini terdapat dalam sunnah atau ini sesuatu yang bid'ah? Sekiranya ia dianjurkan, adakah bermusafir untuk menziarah kubur itu dikira sesuatu yang bid'ah atau haram? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasuddur rihala illa ila thalathatil masajid, al masjidil haram wa masjidi hadha wa masjidil aqsa. Dalam hadis ini Nabi SAW kata jangan musafir melainkan 3 tempat. Maknanya jangan banyak pergi 3 tempat ni, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan kata Nabi Masjid hadha, maknanya Masjid Nabawi. Jawapan, ziarah kubur, tidak ada seorang pun yang bercanggah pendapat pada pensyariatan dan sunnah menziarah kubur, melainkan satu pendapat yang diriwayatkan daripada Ibn Sirin, Asy-Sya'bi dan An-Nakhai. Maknanya majoriti atau hampir keseluruhan mengatakan sunnah ziarah kubur, melainkan 3 orang. Dan 3 orang ni, ini bukan imam rawatib. Faham tuan-tuan? Ini kita, sebab itu kita dalam bab-bab begini kadang-kadang kita ketinggalan akhlak. Kita terlupa yang tak setuju tu bukan calang-calang ulama. Ya, sebab itu kadang-kadang ini tanpa kita menyebutkan mana-mana lah, siapa-siapa pun, kadang kita ni nak bersama dengan orang yang bersetuju, sehingga kita condemn yang tak bersetuju tu seolah-olah yang bercakap itu ialah orang itu. Faham tak? Saya menyampaikan, tuan-tuan rasa seolah-olah saya yang cakap, sedangkan yang menyebut itu ialah ulama-ulama
awal dahulu yang memang diiktiraf ilmu mereka. Jadi kata pengarang kitab ini Dr. Abdul Malik As-Sa'di, ya, saya baca kebetulan tuan-tuan hari ni tengok buku ni teringat bila duduk dalam kelas beliau, duduk depan tu dia orang tua Syekh ni, profesor ni. Jadi bila dia bercakap tu saya kadang-kadang saya suka dengar. Saya ni dia panggil istilahnya apa, dia panggil audio. Dia orang ni ada setengah-setengah dia lebih kuat audio, ada orang dia lebih kuat visual. Saya lebih audio. Jadi saya dengar, jadi saya tak boleh menulis. Nanti nak menulis kemudian fikir. Jadi bila mendengar tu, pen adalah, kertas pun ada, tapi apa catat pun tak ada. Macam tuan-tuan lah. Cuma yang banyak atas buku tu Ailio dia je. Hari-hari bila kelas je duduk depan, dia akan datang dekat meja, dia akan syarah. Kita dengar dia bercakap, tengok buku penuh Ailio. Itu saja yang dapat. Saya kata dalam hati, tak dapat nota, mudah-mudahan berkatlah Syekh ni punya Ailio. Bukan saya kata saya pergi tadah pula muka dengan Ailio tu. Maknanya nak ceritanya teringat beliau ni kerana bila dia mengajar tu memang maklumlah orang dah berumur. Gitu. Itu yang teringat buku dia ni. Jadi disebut bahawa tak ada yang bercanggah mengatakan bahawa ziarah kubur ni sunat, disyariatkan, melainkan 3 orang ni, Ibn Sirin, Asy-Sya'bi dan An-Nakhai. Ini semua ulama-ulama salaf tabi'in yang hebat, ya, tak ada orang boleh mengingkari mereka tu. Jadi menziarah kubur ni hukum dia sunat. Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Aku menegah kalian daripada ziarah kubur, kemudian sekarang ziarahlah, kerana menziarah kubur ini mengingatkan kalian kepada akhirat. Kerana Rasulullah SAW pernah menziarahi kubur Baqi'. Baqi' ini yang hari ini berada di Madinah. Rasulullah SAW menegah mereka ziarah kubur pada suatu ketika kerana mereka hampir dengan zaman jahiliah yang memujuk kubur dan berhala. So itu dulu Nabi larang. Dulu Nabi tak pernah kan. Pasal orang-orang jahiliah sebelum itu mereka datang kubur, mereka sembah kubur itu. Jadi Nabi kata jangan pergi. Kemudian Nabi kata sekarang pergi. Maka kata para ulama hukumnya sunat. Setelah meninggalkan adat yang keji itu, iman setelah kukuh di hati mereka, maka Rasulullah SAW mengizinkan kepada mereka supaya ingat kepada akhirat dan mengambil pengajaran daripada mereka yang telah mendahului dan meninggalkan segala kelazatan dan perhiasan dunia yang tidak ada yang mereka dapat membawanya melainkan amal soleh. Maknanya tujuan menziarah kubur supaya mengambil pelajaran daripada kematian tu matlamat. Maknanya tengok kita ziarah kubur orang alim, Allahu Akbar. Hari ini engkau mati, dia pun mati, tetapi engkau mati, ilmu kau tinggalkan di belakang. Engkau mati, kaya dan harta engkau juga ditinggalkan di belakang. Tetapi yang mati meninggalkan ilmu tadi masih lagi menikmati pahala daripada ilmu. Yang mati kena harta tadi belum tahu lagi dia mendapat bahagian daripada harta. Apatah lagi bila kita tengok keluarganya tak ada nak mengingat kepada si mati. Itu matlamat ziarah kubur. Itu disebut tuzakkirul akhirah. Pergilah. Tapi kita ni biasa kubur kalau boleh jangan lalu. Kan? Itu masalah. Saya mengaji dulu tuan-tuan di Mu'tah.
Muktahni Jordan lah, ya. Tentang kalau Muktahni yang popular, Ustaz Zamihan tu yang popular lah, ya. Dr. Zamihan, dia Muktahni memang, saya ingat dia beza dengan satu lagi universiti di Jordan namanya Alul Bait, ya. Alul Bait. Alul Bait ni yang popularnya menteri pula, semua jadi menteri je. Nah, universiti tu, ya. Menteri pendidikan yang lama dulu, sebelum Dr. Mazli, universiti tu. Kemudian menteri baru pula Khairuddin At-Takiri, universiti tu. Maknanya universiti ni keluarkan menteri je kerja dia. Termasuk timbalan menteri agama pun situ juga. Jadi universiti kami ni dia barangkali sebab tempat tu panas, medan Mu'tah, tempat perang, jadi yang keluar tu pun panas-panas sikit. Dr. Zamihan, Dr. Rozaimi kan panas-panas semua tu. Jadi itu universiti Mu'tah. Universiti kami tu kan ada kubur ada di situ, dekat-dekat tempat kami duduk. Tapi orang Arab dia melepak di kubur tu. Kita jumpa kubur lari, dia boleh minum teh dekat kubur tu, tapi bukan dalam kubur lah, mainnya di luar tu. Kita pula lari tengok dia minum teh. Tu dia lain. Sebab kubur dia pun terang, kubur kita jangan buat kerja kan. Kalau boleh biar ada pokok tu yang macam-macam nampak atas pokok tu, sekian dimaklumkan. Sebab itu dia kata untuk mengingat akhirat. Tetapi ketika menziarah seorang dikenaki mengikut syariat dan tidak melakukan perkara bid'ah dan khurafat. Antara adabnya memberi salam pada orang yang mati. Beri salam, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum laikun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Boleh. Saya ingat kalau bagus masjid-masjid susu orang yang jaga kubur ni buatlah papan tanda tu kan, supaya yang masuk tu baca. Kena tu. Pasal orang kita ni bab ini ni kurang sikit, payah. Saya daripada kecil kan jarang nampak kubur yang ada bacaan doa tu kan. Kita pun belajar ni bukan belajar kat kubur, kita tahu tu pasal kita belajar. Kalau tak belajar memang sampai ke mati tak tahu. Yang kita tahu Assalamualaikum kan, itu je baca Assalamualaikum. Dia ingat masuk rumah kan, orang kubur pun jawab Waalaikumsalam, masuklah. Balik terus. Itu kadang-kadang ya. Baik, itu dari sisi hukum ni. So sunat hukum wanita berziarah kubur. Ini yang tuan-tuan pergi Saudi tak boleh masuk. Orang merah mengerut Saudi. Ini kadang-kadang kita ni tuan-tuan, biarlah kita bertenang-tenang. Kita di Malaysia kita ambil pandangan mungkin berbeza dengan pandangan dia. Tapi tak boleh lah makna kita nak hentam terus, bawa tenang. Sebab yang membolehkan dan tak membolehkan itu bukan baru. Nanti kita baca. Sekiranya boleh menyebabkan suatu fitnah ketika berlaku menziarahi kubur, atau keluar dalam keadaan bersulit, atau berlaku pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan, atau datang untuk meratap dan menangis, maka diharamkan tanpa khilaf. Faham orang perempuan? Orang perempuan bila mati suami, hari mati itu sudah dikira hari pertama ihdad. Ihdad ni maknanya apa benda? Apa benda pula terjemahan dia? Iddah yang bilangan untuk disuci tu. Ihdad ini maknanya apa benda tu yang kita pakai lilit putih tu, pakai apa? Berkabung. Main perempuan hari kita meninggal, maka dia kena berkabung dah. Itu perempuan tak boleh pergi kubur hantar suami, bawa tenang, tak boleh. Tapi saya nak melihat kali terakhir, kata dia, nak melihat, tengoklah ke rumah. Tak, saya nak tengok dia dikuburkan. Sebenarnya saya memang sakit hati lama dah orang tu ni. Itu sebenarnya balas dendam rupanya. Tak boleh. Kalau orang perempuan ke kubur meratap-ratap, menangis, itu jelas haram.
Tapi kalau menangis yang biasa kesedihan itu tak apa. Ini menangis yang meraung-raung, meratap, ya, sampai suara dia lagi kuat dengar pada orang baca talqin. Tadi ya, itu termasuk fitnah juga. Kalau sekiranya pergaulan bebas, pakaian yang tak semenggah. Sebenarnya kita masjid surau yang memang jaga kubur ni patutnya kena peringat. Macam kita kini lah, orang nak nikah dalam masjid, kita peringat. Bagus, sekarang canggih sikit. Dulu misalnya ikut suka hati, saya nak masuk, masuk. Yang uzur pun masuk juga, misalnya. Sekarang bagus, ada peringatan. Boleh nak menikah di masjid ini, surau ini, tapi mesti ikut syarat dia. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Bagus. So ada penghormatan. Ini datang menikah di masjid, imam yang menikah pun mabuk. Betul tak? Oi, jangan buat kerja. Pengantin baru kan, pakaian tak apa-apa, tuan-tuan. Tak tengok nampak, tengok lagi nampak. Tapi ingat apa? Imam juru nikah tu robot. Hai, jangan buat kerja. Mabuk imam tu. Baik tu saya kata kita kena ambil sya'ni. Tentu patut kita yang bagi tahu. Nak masuk ke kubur, pastikan. Ini kadang dengan slow ketat pergi hantar jenazah. Jenazah tu kalau boleh bangun, dah lama ada sound tu yang kat belakang tu. Dia kata kau ni memang tak guna punya nak buat. Aku nak masuk kubur dah ni, kau dengan slow ketat lagi nak hantar aku. Kau balik lah. Tuan-tuan, bukan saya sebut ni, ulama sebut. Saya baca je malam ni, saya baca saja. Pesankan kita ni. Nah, ini masih berluasa, tuan-tuan. Lagi-lagi kalau hari raya, dengan baju raya dia, baju kebaya dia, dia ingat mak dia bangga menolak tengok dia. Lawa anak aku datang. Tak ada. Tapi taklah maknanya kalau begitu menyebabkan yang dalam kubur diseksa. Itu orang kita ni kadang-kadang tak nak bagi orang buat, dia menakutkan begitu. Tak betul lah. Tapi hukumnya haram. Sepakat ulama. Sebahagian para fuqaha berpendapat diharamkan bagi wanita menziarahi kubur kerana berpandukan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmizi, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW melaknat para wanita yang menziarahi kubur. Tengok tu, ada hadis ni. Sebahagian fuqaha yang lain berpendapat bahawa ianya hanya makruh, iaitu makruh tahrim bagi ulama mazhab Hanafi dan makruh tanzih bagi ulama mazhab yang lain. Mereka berdalilkan sebuah hadis yang diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah menegah kami menziarahi kubur, tetapi baginda tidak mengetatkannya ke atas kami. So mana sebagai ulama kata dia bukan haram, makruh. Sebahagian yang lain pula berpendapat bahawa ziarah kubur itu hukumnya harus. Jadi ada tiga dah. Nampak tuan-tuan? Ni kita baca ni. Pertama, haram. Yang kedua, makruh. Yang ketiga, harus. Ini pendapat terkuat dalam mazhab Asy-Syafi'i dan pendapat kedua daripada pendapat-pendapat Imam Ahmad mengenai masalah ini. Jadi maknanya tuan-tuan, yang beri pandangan ini bukan soal ustaz-ustaz yang baca buku. Ini yang ulama sebelum ustaz tu ada. Jadi sebab itu, kalau kita tengok ada orang kuat kuasakan pakai pandangan yang mengharamkan, adakah pandangan ini pelik? Tidak, kerana memang ada ulama yang mengharamkan. Dah dia nak pakai pandangan tu, nak buat macam mana? Jangan kita marah dia. Itu hak dia, negara dia. Kadang kita tengok orang kita ni, Ustaz, mengarut negara ni, Ustaz. Kau nak kata negara tu mengarut ke? Kau nak kata hukum tu mengarut? Mana boleh? Ulama bukan saja-saja buat hukum, tak. Ini yang kita sebut adab dalam berbeza. Mana kita taksub? Saya taksub. Orang tanya saya, Ustaz setuju mana satu? Oh, dia pandai. Saya kata, saya sekira-kira yang saya buat, saya bawa keluarga saya termasuk anak-anak, saya bermakna saya mengambil pandangan yang mengharuskan. Tetapi saya menghormati pandangan yang mengatakan haram,
saya menghormati pandangan yang mengatakan makruh. Makna cara menghormati pun saya tak komen pandangan dia. Faham tu tak? Tak kena siapa kita nak komen dia pula. Yang sebut tu kan ulama. Ni bukan orang tulis surat khabar. Tu maksud dia. Mereka berpandukan, yang mengharuskan pula berpandukan kepada hadis pada lafaz fazuruha, maka kalian ziarahlah. Maka arahan ini merangkum lelaki dan perempuan. Itu hadis yang kita baca tadi. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kita bukanlah nak belajar soal halal haram itu saja, tapi saya nak mengajak tuan-tuan supaya kita hari ini memahamkan bagaimana kita nak berinteraksi dengan hukum. Berinteraksi, makna kalau bahasa kita kata bertindak balas. Itu saja. Dah orang tu nak pakai pandangan tu, yang kita kelahi dengan dia buat apa? Awak dengan pandangan awak, saya mengambil pandangan ini pandangan saya. Habis. Tak adalah nak kelahi. Habis cerita. Tapi pasal kita konem pandangan kau, kau konem pandangan aku, memang jawapan sampai kiamat lah kita kelahi. Ini baik. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat oleh Imam Muslim daripada Aisyah berkata, apakah yang patut aku ucapkan ketika aku menziarah kubur ya Rasulullah? Baginda menjawab, Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin. Makna Nabi ajarkan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ni orang perempuan, menunjukkan bahawa harus, kerana Nabi ajarkan. Begitu juga pandangan dalam yang lain. Misalnya riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang perempuan sedang menangis di kubur. Lalu baginda menasihatkan, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Maknanya orang perempuan ni menangis di kubur, maka Nabi bukan suruh keluar pada kubur. Nabi pesan sabar dan bertakwa, jangan melampau. Itu maksud dia. Sedangkan baginda tidak sedikit pun mengingatkan mengingkari ziarah kubur. Sayyidatina Aisyah sendiri pernah menziarah kubur saudaranya Abdul Rahman. Baik. Para ulama pada pandangan yang ketiga ni mentakwilkan hadis yang melaknat wanita tadi, sekiranya dia datang dengan tujuan meratap, menangis, dan dia pakai ataupun dia datang dengan cara yang fitnah dan main pakaian itu, maka orang wanita ini mendapat laknat Rasulullah SAW. Saya ulang balik. Ni pasal orang Malaysia sila dengar. Pasal kita rajin hari raya entah apa-apa punya pakaian, maka terimalah laknat daripada Nabi SAW kerana mendatangi ataupun menziarahi kubur dalam keadaan yang tak dibenarkan oleh syarak. Tu maknanya Nabi melaknat wanita-wanita ke kubur, wanita yang datang untuk meratap, menangis, yang kalau anak, maaf saya, selain isteri, dia tempoh ihdad 3 hari saja. Yang meninggal siapa? Bapa, sedih boleh 3 hari. Lebih 3 hari haram sedih. Saya tak boleh masak lagi lah bang. Awak pun tahu saya tengah sedih ni. Melampau menurut sedih. Saya biasa sedih seminggu, dosa 3 hari maksimum. Orang perempuan atau siapa nak sedih selain daripada suami, orang perempuan punya iddah. Suami sama macam iddah kematian suami sama. Tapi untuk berkabung iddah selain pada suami, bapa, mak, semua sekali lah, adik-beradik termasuklah pembesar-pembesar negara, 3 hari je. Lebih pada tu kalau bersedih, hukumnya haram. Faham tak? Tu. Kadang-kadang kita terlampau nak sian orang lelaki kita, dia tak pasal-pasal pula jadi pasal tu. Baik tuan-tuan, habis bab kubur saja saya bawakan tu supaya tuan-tuan tahulah lepas ni kalau ada orang tak membenarkan, maknanya dia memakai pandangan yang tidak mengharuskan.
Dan selama ni kita pergi, kita bawa anak isteri kita kerana kita menggunakan pandangan yang mengharuskan. Tak adalah kita ni buat, orang dulu buat elok je. Kita orang Melayu memang macam ni. Mana ada soal kau Melayu tak Melayu, mana ada hukum soal Melayu ke tidak. Tapi pasal kita malas nak mikir, jadi senang je jawapan kita. Boleh pula kita pergi, kita orang Melayu memang boleh. Mana ada hukum orang Melayu, tak ada. Tetapi kerana sebenarnya memang ulama mengharuskan berpandukan kepada hujah daripada sunnah Rasulullah SAW. Habis. So itu saya peringat sekali lagi, tuan-tuan, apabila berbeza pandangan kita dengan pandangan orang lain, maka caranya kita melalui perbezaan ini dengan menghormati. Bukan kerana menghormati dia buat, tak, kerana menghormati yang memberi pandangan itu. Faham? Yang beri pandangan bukan dia, tetapi ulama yang terdahulu. Makna ulama salaf dulu, Imam Syafi'i, imam-imam yang lain yang tadi juga kita sebutkan daripada kalangan tabi'in. Ini bukan koman-koman. Itu makna. Itu cara dia. Baik, kita selalu bila lepas sembahyang kita baca ayat kursi. Bacalah, kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kan, misalnya. Soalan, adakah membaca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu itu digalakkan syarak ataupun dia itu sesuatu yang bid'ah? Ini soalannya tulis gitu, saya yang baca. Jawapan, membacanya adalah digalakkan oleh syarak, kata pengarang kitab ini. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai, diperakukan kesahihannya oleh Ibnu Hibban daripada Abu Umamah. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Hukum baca ayat kursi ini berdasarkan hadis yang disebutkan tadi, ya. Begitu juga dalam hadis hadis tadi mafhumnya, siapa yang baca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu, tidak ada sesuatu yang menghalangnya daripada memasuki syurga ketika itu melainkan kematian. Jadi maknanya orang yang baca ayat kursi ini ada kelebihan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, selepas tambahan ayat kursi dan kul huwallahu ahad, maknanya baca ayat kursi dan ditambah dalam hadis yang lain kul huwallahu ahad. Imam As-Sayuti menghukum hadis ini sebagai hadis sahih dalam kitabnya Jami' As-Saghir. Tuan-tuan, dia bila dibaca begini, supaya tuan-tuan tahu yang menyebut-nyebut ni bukan ulama-ulama koman-koman, ni bukan ustaz kuliah maghrib bawa tenang, ya. Dan kita ada hormat dengan pandangan-pandangan ulama-ulama ini, itu maksud dia. Menurut Al-Manawi dalam kitabnya Al-Faidul Qadir, ya, Ibn Jauzi menyerahkan hadis itu dalam hadis maudhu kerana diriwayatkan oleh Muhammad bin Humaid sendiri. Ini cerita pasal perbincangan tentang hadis itu. Pendapat Jauzi ini disangkal, pendapat Ibn Jauzi ini disangkal oleh para ulama dengan alasan dia itu diterima. Saya tak nak panjang bab ini kerana ini bab ilmu hadis. Okey. Baik. Setengah ahli hadis menafikan kritikan ke atas mereka dan mereka menerima Muhammad bin Humaid. Ini dia cerita bab hadis, tuan-tuan. Tuan-tuan tak usah pening kembali. Ya. Baik. Selain itu juga, hadis ini juga diriwayatkan daripada Abu Umamah, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Umar Al-Mughirah, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik. Ini semua figura-figura besar ni. Tetapi setiap sanadnya terdapat perawi yang daif. Namun begitu sekiranya ia digabungkan satu sama lain, ternyata pada kamu bahawa itu pada asasnya dan bukanlah sesuatu yang palsu. Baik.
Jadi maknanya disebut di sini, tengok bagaimana dia menuliskan tuan-tuan. Dan saya mendapat berita berkenaan guru kami, Abu Al-Abbas Ibn Taymiyah, semoga Allah mencucikan rohnya daripada beliau, bahawa beliau tidak pernah meninggalkan bacaan ayat kursi tadi setiap kali selepas solat. Demikian pandangan Ibnul Qayyim. Jadi maknanya pengarang kitab ini nak beritahu bahawa persoalan baca ayat kursi setiap lepas kali solat 5 waktu ada asasnya di dalam agama. Jadi caranya, kita yang tidak bersetuju pada pandangan ini atas alasan hadis itu, maka tak ada masalah, kerana ulama memang ada yang berpandangan begitu. Jelas, saya baca ke tadi lah, cuma saya tak baca panjang-panjang tu lah, tidak tuan-tuan bermabuk. Tuan-tuan dengar nama siapa punya nama ni kata dia, tetapi di sana ada juga ulama yang berpandangan bahawa kecacatan pada hadis itu tidak memberi kesan pada bolehnya beramal dengan ayat kursi pada setiap kali lepas solat. Jadi ini juga mengajarkan kita supaya kita menghormati pandangan ulama yang mengharuskan. Kan settle masalah. Baik, saya duduk belakang imam, imam baca, tak nak baca, diam, habis cerita. Kita pula duduk belakang imam, tiba-tiba imam tak baca, jangan ditepuk imam tu, baca jelas ni, habis cerita. Tuan-tuan kena faham apa yang saya nak sampaikan malam ni. Saya bukan nak ceritakan soal hukum dalilnya itu, tidak, tapi saya nak bagaimana sepatutnya kita menghormati perbezaan dalam sesuatu perkara, dan bagaimana kita nak memahami sebenarnya suatu perkara yang kita rasa berbeza itu hakikatnya mempunyai asas-asas yang kuat di dalam perbincangan para ulama. Maknanya yang membolehkan pun ada asasnya, yang tak membolehkan pun asasnya. Faham tak? Jangan cepat kita meloncat tu. Konsepnya begitu, tenang tu. Tapi kadang-kadang itulah, tak apalah kalau ustaz kita yang meloncat, yang kita ni faham, yang kita ni kita pun tak faham, meloncat juga. Kenapa meloncat? Ustaz saya meloncat, kata dia. Ustaz tu meloncat padan mungkin kerana ilmu dia belajar. Yang kita ni ujung tak tahu pangkal dah mana, meloncat juga, tapi kita pun tak faham apa-apa. Ini yang masalah, ya. Itu maksud daripada apa yang kita bincangkan malam ni. Makanya bila saya menyebutkan nama-nama itu, supaya tuan-tuan tahu, tak ada pun nama-nama yang tuan-tuan kenal. Betul tak? Ada nama ustaz-ustaz yang tuan-tuan kenal dalam yang kita sebut tadi? Tak ada. Makna yang nak menyebut hukum ini ulama-ulama yang terdahulu, orang-orang yang hebat. Lain disebut tu telah berkata Ustaz Harry, tu mungkinlah ini macam moden gitu. Itu bab lain. Tak ada, tak masuk pun dalam senarai. Tu, ya. Baik, tuan-tuan, saya nak pergi satu lagi. Memberi salam di dalam masjid. Memberi salam di dalam masjid. Tidak terdapat larangan memberi salam dalam masjid selagi tidak terdapat seseorang yang sedang solat yang boleh mengganggunya. Maknanya tak ada larangan masuk, Assalamualaikum, salam. Kita ada orang bagi salam, ganggu majlis ilmu. Ulama kata tak ada larangan, kita pula mandai-mandai pula. Yalah betul adab, Datuk, yang ulama tu tak ada adab. Tuan-tuan faham ke tidak? Kita contohlah lain, tuan-tuan ni. Kita kalau makan dalam masjid, tak ada adab makan dalam masjid. Siapa ulama yang mengharamkan tu?
Tuan-tuan faham ke tidak soalan? Siapa yang mengharamkan tu? Makna apabila tidak ada ulama yang mengharamkan, kalau bertentangan dengan adab yang kita maksudkan, pertama itu bukan adab. Faham? Kerana menurut kita saja adab, ulama tak melihat itu sebagai sesuatu yang tidak beradab. Yang kedua, dengan maksud lain kita mengatakan ulama itu apa? Tak beradab, itu je lah. Pasal dia pula yang membenarkan. Saya ingat dulu sempat kami mengaji sama-sama dengan Syekh Muhammad bin Said Haw. Ini anak kepada ulama besar. Dia antara mutakhir juga yang syahid di dalam penjara. Dia ni seorang pakar hadis. Dia adik-beradik dia semua orang alim Melaka. Syekh Muhammad, kita sempat mengaji dengan dua orang, Syekh Muhammad dengan Syekh Muaz. Syekh Muaz ni ulama tasawuf hebat macam bapak dia, tapi saya suka tengok muka abang dia Syekh Muhammad, tengok macam bapak dia sebiji. Syekh Said Hawa sebiji, tengok muka sampai kadang-kadang dia kata, apa yang kau tengok muka aku? Dia perasan kita tengok muka dia, bukan dengar dia ngajar, tengok muka dia, tengok sebiji muka bapak dia dengan besarnya. Pernah dulu kita tanya pada dia, kata, tuan, bagaimana pandangan tuan tentang solat istikharah? Adakah mesti bermimpi dengan benda yang kita nak? Dia kata tidak mesti. Kemungkinan engkau diberikan keadaan yang menenangkan hati kau. Misalnya engkau bermimpi lari-lari di taman bunga, kan tenang. Atau main basikal. Sekarang kan orang sibuk main basikal. Tapi kalau kau rasa kena kejar dengan polis, itu menunjukkan tak tenang tu. Tu kita tanyakan bab istikharah. Yang kedua, kita ditunjukkan bagaimana cara tahnik. Dia anak ulama dan dia pun ulama. Jadi seorang sahabat ni dapat baby semasa mengaji, dibawanya anak, pasal nak dapatkan sunnah ni, so ulama mentahnikkan. Jadi beritahu dengan dia, doktor, boleh ke untuk tahnikkan anak ni? Dia kata, maaf, muskilah, tahan, bagi sambil berjalan ni, tahan. Kurma, tamar, tamar. Dia ambil kurma tuan, dia buka baju, dia makan. Kita kata, sudah, dia ni makan kurma ke bagi budak? Makan kunyah, dia kuih sikit, bismillah, dia baca doa, dah, balik. Ulama buat tu, anak kedua ulama diiktiraf. Cuba kita buat sekarang. Betul kan Ustaz? Tahnik boleh tak? Tahnik boleh. Sambil jalan ngep, macam itu je tahnik. Tahu tak? Bila kita tanya, tuan, adakah itu kaedah tahnik? Ya, Rasulullah SAW tahnikkan anak dengan masukkan kurma dan mendoakan keberkatan. Khalas. Betul, tuan, yang mending kembali. Kadang kita ni orang saleh, mungkinlah tuan-tuan, orang tengok saleh bagus, istiqamah, dia kata, bang, tolong tahnik. Ui, dia kata, saya tak belajar pasal tahnik. Nak belajar apa benda yang makan kurma? Takkan payah nak ambil kurma, makan. Kena doakan keberkatan. Atau bacalah doa Nabi SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Boleh, cukup. Habis Ustaz, ayat lain tak payah baca. Tuan-tuan, kalau kita tak kata yang baca tu salah, tapi takkan kita nak kata ulama tu salah. Itu maksud dia. Faham tuan-tuan? Jadi jangan kita rasa yang kita buat, oh ini betul, oh ini adab. Satu ketika kami mengaji Sahih Bukhari dengan beliau, duduk di mimbar, tempat dia di mimbar, di kawasan tempat solat imam. Duduk tengah mengaji, dia kata, kita berhenti sekejap. Lepas tu dia bagi tahu dengan anak murid dia yang Arab ni, keluarkan bekal-bekal. Makanan apa bawa hari ni? Main makan kat luar, sini je makan. Cuba tuan-tuan buat hari ni. Oh, tak kena halau besok pagi. Warning, kalau datang masjid makan lagi kat sini, jaga.
nak makan jauh-jauh. Tuan-tuan, kadang-kadang kita melihat di suatu adab, tapi hakikatnya dia bukanlah suatu adab. Cuma mungkin kalau kita katakan kebiasaan kita di Malaysia itu ya. Faham tak tuan? Tapi uruf itu pun dia jangan kontra dengan syarak. Oh tak, kita mesti ikut uruf Ustaz. Betul lah. Tapi kalau syarak tidak melihat itu haram, mengapa yang kau nak mengharamkan dia? Faham tak? Itu cara dia. Baik. Sekiranya perlakuan itu mengganggu, ni yang terakhir tuan. Saya silau betul tengok jam tu 8.45. Sekiranya perlakuan itu mengganggu, maka lebih utama salam itu ditinggalkan. Misalnya orang yang solat, betul, orang solat ni tak boleh ganggu. Kuliah ganggu apa benda ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak bisa. Kadang-kadang kita duduk kuliah di masjid-masjid masa kami mengaji dulu, ulama yang hebat duduk bagi kuliah. Orang masuk, kita orang Melayu memang tak bagi salam lah. Bagi salam pun takut orang jawab, kan? Kita ni punya takut tu, sampai bagi salam pun takut. Sebab takut orang jawab Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takut. Walhal bagi salam aja. Jadi orang Arab tak masuk Assalamualaikum, dia bagi salam macam tu lah. Orang Melayu bagi salam Assalamualaikum, tak ada kecil. Mana kalau mengganggu, ya. Mana misal orang tengah solat, maka lebih utama ditinggalkan, ya. Demikian juga sekiranya dalam masjid terdapat mereka sedang sibuk membaca Al-Quran atau belajar ilmu atau berzikir, maka lebih baik salam tidak diucapkan ke atas mereka. Sekiranya salam diucapkan ke atas mereka, adakah wajib menjawabnya? Mana orang masuk Assalamualaikum, jadi soalannya wajib atau tidak dijawab. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, tidak wajib bagi mereka menjawab, ya. Sebahagian lain berpendapat bahawa salam itu dijawab selepas selesai baca Al-Quran. Assalamualaikum, kita tengah baca Quran, baca Sadaqallahu alazim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kawan tu dah keluar dah. Maknanya lepas habis, tak payah berhenti. Walladzina, Waalaikumsalam, tak payah. Mana habiskan dulu baca, kemudian jawab. Tu. Sekiranya dia menjawab ketika sedang baca Al-Quran, maka sebaiknya dia mengulang semula dengan bacaan isti'azah. Tapi kalau dia nak jawab juga Assalamualaikum, kita tengah baca Quran, innal ladzina kafaru, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sambung balik baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baca dengan isti'azah balik, ya. Kerana memulakan suatu bacaan yang baru. Wallahu alam. Habis. Banyak lagi sebenarnya, tapi cukuplah tu. Itu pun saya rasa mabuk dah nak faham tu. Sebab itu tuan-tuan, apa yang kita cuba bincang malam ini daripada buku ini, dan saya percaya buku ini juga antara matlamatnya bukan sekadar memberikan hukum. Kerana kalau nak bagi hukum senang, kita ambil je, pergi dalam kubur, boleh, dah. Terus saya cerita yang tak boleh, cerita boleh je. Tapi pengarang kitab ini juga sebenarnya nak mengajarkan kita yang menerima sesuatu pandangan yang mungkin sesuai dengan apa yang diamalkan oleh masyarakat kita pada masa itu, maka pada masa yang sama menghormati pandangan yang mungkin tidak diamalkan oleh masyarakat kita pada masa itu. Kenapa? Kerana nak memberitahu pada kita bahawa pandangan itu juga adalah pandangan sebahagian daripada ulama-ulama yang setanding dengan pandangan yang kita pegang daripada kalangan ulama-ulama tersebut. Maknanya ulama sini ni dengan ulama sini ni dua-dua standing, cuma pandangan tu tak bertembung, ini tak membolehkan, ini membolehkan. Jadi itu yang paling besar yang kita nak belajar malam ni lah. Jangan tuan-tuan mikirkan bab hukum tu je, ni dah tahu dah, tak. Kita nak supaya kita tuan fahamkan itu. Kerana hari ni
terlampau banyak sangat kita jadi hebat. Yang canggih bukan lebih hebat daripada ustaz yang bercakap, tuan-tuan lagi hebat daripada ulama, daripada kalangan tabi'in. Oh hebat. Paling canggih tuan-tuan mengaji pun sambil tidur, maknanya hebat kita. Sambil tidur pun kita boleh lebih hebat daripada ulama pada zaman tabi'in. Wallahu a'lam tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan pesanan saya yang terakhir, kita bertenang-tenang saja. Ini zaman fitnah, zaman yang terlalu mudah untuk sampai kepada kita apa benda pun walaupun kita tak nak. Lepas tu saya bincang kadang-kadang dengan sahabat-sahabat para asatizah, saya kata kita nak mengelakkan daripada memberitahu pandangan-pandangan yang lain pun pada zaman ini tidak valid. Kenapa? Sebab pandangan-pandangan itu tetap akan sampai kepada masyarakat. Maka yang paling bagus memahamkan masyarakat, bukan menyorokkan masyarakat, tetapi memahamkan, supaya masyarakat itu hidup, buat, beramal dalam keadaan mereka faham. Itu kan lebih utama, maka akan menyelamatkan daripada fitnah-fitnah yang timbul. Ini maksud dia tuan-tuan. Mudah-mudahan ya, kita hari ini Allah Ta'ala berikan petunjuk, hidayah, dan semoga dengan kita ini lebih nak dekat kepada agama, membawa kebaikan kepada kita. Kita risau kalau dulu kita tak rajin dekat dengan agama. Dulu zaman-zaman dulu lah, masih belum pencin, zaman kita pop ye seluar bell bottom dulu, main dengan dia kita nak lepak surau masjid. Tapi rupa-rupanya bila zaman kita dah semakin dekat dengan masjid, lagi teruk juga kita. Gayanya canggih, tetapi keadaannya lebih teruk. Ini yang saya sebut tadi, ujung kita sentuh sikit bab merdeka, makna tak merdeka lagi pemikiran kita, masih lagi dijajah dengan kejahilian kita. Kerana kita hanya bertukar tempat saja, tak ke mana tak ada. Macam orang duduk dalam penjara, encik tahniah, encik dibebaskan hari ini, alhamdulillah. Adakah saya dibebaskan terus? Tidak. Encik dibebaskan daripada sel penjara ini, encik masuk ke sel penjara sana. Apa makna? Kalau dulu kita duduk dalam jahiliah sifatnya begitu, fahamkah? Oh tak? Dulu-dulu kita kainnya belah tepi ke belakang. Tak, bukan sekarang. Dulu belakang. Betul. Dulu kita jahiliahnya begitu, sekarang jahiliahnya begini. Sama, masih lagi duduk dalam kebumbung jahiliah. Bezanya dulu kita tak berjubah, tak berserban. Jadi dulu janggut pun tak nak pakai. Sekarang bagus, serban pandai, kepiah selalu, jubah Masya Allah, janggut Masya Allah, marah orang janggut. Tapi tuan-tuan, rupa-rupanya jahiliahnya masih sama. Apa makna jahiliah? Artinya menolak kebenaran. Dulu dia menolak kebenaran dengan maksud, mari pergi ke surau, mari semayang. Dia kata relax lah, nak beribu. Dulu. Sekarang mungkin semayang, mungkin puasa, tapi bila menerangkan bahawa cara ini tak betul, anda menafikan kebenaran yang begitu, itu tak betul. Oh tak, kita mesti begini saja. Ini masalah. Tuan-tuan, ini jahiliah moden. Auzubillah misalnya. Dan itu yang kita risau, tak berubah pun, tak merdeka mana pun, hanya berubah tempat saja. Ingat saya satu kisah tuan di penutup, ada seorang ustaz menceritakan, bukan ustaz, seorang sahabat menceritakan, suatu hari dia musafir daripada Pening dengan seorang ustaz daripada utara, dengan tujuan menemankan ustaz ni ke Kelompo untuk ada kelas pengajian. Tiba-tiba sampai tengah jalan ya, daripada Pening dia bawa sampai tengah jalan, berhenti di RNR,
kerana tak larat langsung dah mata dia nak mandu. Tapi oleh kerana ustaz tadi dah berjam tidur daripada Penang, maka dia kata, ustaz, saya rasa tak tahan dah mata, kita tukar tempat, tak tahan sungguh dah ni. Ustaz tukar mata, boleh, tak ada masalah, tukarlah tempat supaya dapat meneruskan perjalanan. Tapi kawan ni daripada tadi bawa kereta, tukar sebelah terus lelap, mengantuk no dia. Lama pula dia lap sampai terjaga sendiri. Ustaz tu pun tak kejut dia. Jangka tadi dia memang kelompok, dia nak mandu, nak menolong ustaz. Dia pun jaga, tengok luar. Itu ustaz, kat mana kita sekarang? Ustaz tu pun kata, sini lah, kata dia. Rupanya kereta tak bergerak, dia je bertukar tempat. Ustaz tu sambung tidur kat steering, dia tidur kat sebelah. Itulah kita, tuan-tuan. Tak menikah mana rumah. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita, tuan-tuan. Najah ni rajin mengaji, insya-Allah teruskan mengaji supaya apa yang disebut oleh Nabi SAW, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak baik pada dia, diberi kepahaman pada dia. Bukan duk mengaji saja, tapi faham. Mudah-mudahan, tuan-tuan, cukuplah sekadar itu dulu. Wallahu alam. Pendek je tajuk yang disebut pengusi tadi, ujung seminit je. Wallahu alam. Jumpa lagi pada beberapa tahun akan datang. Aku lakukan lihada, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, saya minta izin seminit, saya tuan nak wawarkan tamunya. Ada sahabat kita bawa kacang di luar sana. Siapa yang nak dapatkan kacang Jepun, silakan. Tuan ni ada di belakang sana. Yang keduanya, saya sendiri tuan sekarang ni, bila maklumlah musim PKP ni, kita pun pergerakan terbatas, dan ustaz-ustaz ni gitulah, sama juga. Tapi apapun, alhamdulillah sekarang ni tuan kita tengah usahakan untuk sama-sama menambah ruang kepada masyarakat Islam kita untuk nak dapatkan makanan yang baik, ya, insya-Allah. Dan kita tengah usahakan untuk supply ikan keli. Dan ni ikan keli ni kita buat dengan sahabat kita, insya-Allah. Orang takut nak makan ikan keli sebelum ni, pasal terbayang pejam mata je, terbayang ikan yang diorang tunjuk dalam video tu. Tapi lepas ni insya-Allah tuan-tuan boleh pejam mata, tengok muka saya je, ya, insya-Allah. InsyaAllah ikan yang makan daripada sumber yang halal dan baik dan bersih, insyaAllah ikan ni pun tuan-tuan boleh dapatkan kalau siapa yang nak, ya. Memang kita supply ke seluruh Lembah Kelang. Alhamdulillah setakat ni sehari 100 ke 200 kilo, ya, sehari, setiap hari seluruh Lembah Kelang, ya. Jadi kita wawarkan saja sebagai alternatif, ya. Mungkin juga tuan-tuan dapat tempat lain, tapi kalau nak dapat daripada kita, ada. Dan cuma satu bagusnya, mungkin isteri kita suka, kerana ikan ini dah dicuci siap, tak ada dah darah-darah apa semua. Jadi kalau tuan-tuan nak masak, buka plastik, letak kat air sikit, gaul-gaul dia, dah boleh goreng dah, ya. Dan kita letak dia dalam pack vacuum, insyaAllah boleh tahan 14 hari. Setakat ni lepas 14 hari kita makan pun tak ada rasa arnab, rasa ayam tak ada, masih lagi rasa ikan keli. Itulah, ya. Itu sekadar nak beritahu je lah tuan-tuan ni. Jadi boleh dapatkan luar sana, boleh tanyalah lebih lanjut di luar sana. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.